Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua klien ADK dan tak dilupakan juga kepada semua yang menonton video pada kali ini. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semua sihat dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sesi kali ini, saya, Maizatul Akmal binti Abdul Karim daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sekamat akan berkongsi sedikit tips berkenaan di bawah satu modul program psikososial iaitu program pembangunan keluarga yang bertajuk Membina Semula Kepercayaan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan topik kita pada kali ini, pernah tak anda semua dengar kepercayaan ini ibarat apa dan apakah hubungan kepercayaan dengan kekeluargaan? Kepercayaan itu ibarat ini ataupun ini. Kenapa kita ibaratkan kepercayaan seperti gelas kaca ini? Kerana apabila ia retak atau pecah, ia mungkin boleh diperbaiki semula. Namun, adakah ia sama dengan yang asal? Tak sama bukan? Kita boleh nampak lagi kesan retakannya. Sama jugalah dengan nilai kepercayaan. Bila runtuhnya nilai ini, maka runtuhlah nilai-nilai yang lain seperti jujur, amanah, baik hati dan sebagainya. Apabila anda sudah mula tidak dipercayai lagi, maka sukar untuk anda perbaiki dan membina semula hubungan itu kembali. Satu soalan untuk anda semua. Pernahkah kita mendengar individu yang menyalahgunakan dadah ini memberitahu insan yang mereka sayang tentang aktiviti penagihan mereka ataupun kepada ahli keluarga mereka? Jadi, adakah anda bersetuju kalau saya katakan yang mana kebanyakan individu yang menggunakan dan menyalahgunakan dadah akan menyembunyikan aktiviti penagihan mereka daripada insan tersayang. Jadi, sewaktu mereka tahu akan aktiviti gelap anda ini, tahap kepercayaan mereka terhadap anda akan musnah. Jadi, bagaimana untuk membina semula kepercayaan? Selepas ini, saya akan bahagikan kepada dua slot, iaitu slot yang pertama, saya akan berkongsi tips untuk klien dan pada slot yang kedua pula, saya akan berkongsi tips untuk ahli keluarga bagaimana membina semula kepercayaan. Baiklah klien sekalian, tips yang pertama, anda perlu meminta maaf dengan sebenar-benar maaf. Ucapkan kata maaf itu bukan sahaja dengan kata-kata, malah dengan bukti yang betul-betul anda telah menyesali perbuatan penagihan anda. Yang kedua, anda perlu menjauhi segala aktiviti atau perbuatan yang berkaitan dengan penagihan dadah. Langkah ini memang sukar, terutamanya kepada anda yang telah bergantung kepada bahan terlarang ini. Namun, untuk dapatkan semula kepercayaan, anda tiada pilihan lain selain berubah dan meninggalkan aktiviti penagihan tersebut. Sekiranya boleh, anda cuba sentiasa berdamping dengan ahli keluarga dan sentiasa melakukan aktiviti yang sihat bersama keluarga. Langkah ketiga adalah anda perlu menjangkakan apakah yang berlaku sekiranya anda mengulangi kesalahan tersebut. Ahli keluarga yang anda telah bohongi mungkin sukar untuk memaafkan diri anda atau menerima anda kembali. Tetapi bagi mereka mungkin ini kesalahan pertama. Jadi mereka boleh memaafkan dan menerima anda kembali. Tapi cuba anda bayangkan sekiranya kesalahan yang anda lakukan ini berulang kembali. Adakah mereka masih lagi menerima anda? Oleh itu, anda perlu tunjukkan yang diri anda telah berubah dan benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Langkah yang keempat adalah anda perlu berubah dari aspek fizikal dan peribadi. Tunjukkan kepada mereka bahawa anda betul-betul berubah dan anda telah meninggalkan diri anda yang lalu dan telah menjadi seorang yang lebih positif dan lebih baik daripada masa lalu. Contoh, daripada anda seorang yang panas baran menjadi seorang yang lebih tenang, ataupun anda dulunya yang tak suka membantu ahli keluarga kini lebih rajin ataupun lebih seronok
jika membantu ahli keluarga. Namun diingatkan, jangan pura-pura ya. Untuk tips yang kelima, anda jangan mudah berputus asa. Proses untuk membina semula kepercayaan dalam sesuatu perhubungan adalah suatu proses yang sangat panjang. Ia bukanlah sepantas kilat ataupun semudah petik jari. Anda perlu perbanyakkan usaha dan ketahuilah proses ini memerlukan pengorbanan. Langkah yang keenam adalah anda perlu berdoa dan bertawakal. Setelah anda berusaha, jangan lupa untuk sentiasa berdoa dan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang Muslim dan kepada bukan Muslim. Panjatkanlah doa kepada Tuhan masing-masing. Hanya Tuhan yang maha berkuasa dalam menyelesaikan masalah ataupun kesulitan yang kita hadapi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Al-Tirmizi yang bermaksud, barang siapa yang ingin ditolong Allah saat tertimpa malapetaka dan kesempitan, maka perbanyakkanlah berdoa dikala senang. Baiklah semua, untuk slot kedua ini kita akan melihat bagaimana ahli keluarga dapat membina semula kepercayaan terhadap klien. Tips yang pertama adalah anda duduk dan berbincang dengan klien apa masalah yang sebenar berlaku dan bincangkan secara mendalam sehingga ada pemahaman yang kuat kepada klien kenapa kepercayaan anda telah hilang. Komunikasi merupakan aspek yang penting bagi membina semula kepercayaan dan hubungan. Yang kedua adalah suarakan harapan anda. Apa sebenarnya yang anda inginkan daripada klien? Apa yang klien perlu buat untuk anda mempercayai mereka semula? Berikan peringatan yang tegas kepada mereka agar kejadian yang sama tidak berulang. Langkah yang ketiga adalah tawarkan kepada mereka bantuan dan sokongan agar mereka tidak berasa tertekan. Yang mana tekanan itu boleh menyebabkan mereka kembali melakukan kesalahan yang sama. Hinggakan ahli keluarga sendiri yang akan merasa kekecewaan tersebut. Namun, perlu diingatkan, tawaran yang ahli keluarga tawarkan janganlah terlalu mendesak mereka. Kerana desakan itu sendiri boleh menyebabkan tekanan kepada klien sehingga menyebabkan mereka kembali menagih dadah. Langkah yang keempat adalah cuba anda ubah perspektif masalah klien itu sendiri kepada diri anda. Cuba letakkan masalah itu kepada diri anda. Bagaimana perasaan sekiranya anda pula yang tidak dipercayai oleh klien? Ketahuilah, sebagai seorang manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa. Kerana kita hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dari segala aspek. Kesalahan menyalahgunakan dadah bukan sahaja sebagai satu ujian kepada klien, malahan ia juga sebenarnya ujian untuk kita semua. Kesimpulannya di sini, proses untuk membina semula kepercayaan dalam sesuatu perhubungan merupakan peranan dan tanggungjawab kedua-dua pihak. Masing-masing perlu memainkan tindakan agar pertalian kekeluargaan terus terjalin dengan bahagia dan harmoni, yang mana ia menjamin kelangsungan proses kepulihan yang sedang dijalani oleh klien itu sendiri. Semoga apa yang telah saya kongsikan dan kita telah bincangkan pada hari ini dapat sedikit sebanyak membantu anda meneruskan momentum kepulihan anda. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, andai ada jodoh, kita bertemu lagi di masa akan datang. Tersadung batu jatuh ke sana, ternampak tenda jatuh ke bumi. ADK membantu, itu kerana kepulihan anda, keutamaan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih banyak berkaitan dengan pencegahan dan rawatan penyalahgunaan dadah, jom follow laman media sosial kami dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk video yang lebih banyak dan bermanfaat untuk anda.